Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di topik ini iaitu job ada costing ataupun pengkosan kerja. Okey, kita akan mulakan dulu untuk makluman pelajar-pelajar sekalian bahawa ini adalah berkenaan dengan bagaimana kita tentukan kos sesuatu produk. Tapi sebelum itu kamu kena tahu kita ada dua jenis pengkosan. Pertama job order costing yang kita akan belajar ini pada video ini, dan kedua ialah proses costing. Okey, pengkosan proses. Okey, kita lihat job order costing iaitu pengkosan kerja. Apa itu job order costing? Dia kata sini, cost is assigned to each job or to each batch of goods to fill a specific customer order. Alright, ini adalah cara pengkosan bagaimana kita tentukan sesuatu kos khas untuk pengeluaran produk-produk yang sangat customized, yang sangat special dan ikut batch yang tertentu. Okay. Okay, dia kata each job has its own distinguishing karakteristik. Maknanya setiap kerja, setiap produk itu dia khas dan berbeza dengan produk-produk yang lain. Jadi macam kalau kita nak sekali kira lamsam dengan produk lain, macam tak kena sebab dia lain, orang tu lain macam tu. Jadi dia kena kira satu-satu setiap kerja. Okay, the objective is to compute the cost per job. Okay, objektif kita untuk topik ini adalah untuk kira satu kerja itu berapa kosnya. Okay, sebelum itu kita akan lihat apakah ciri-ciri job costing. Pertama kita lihat product type. Product type yang kita akan fokus adalah jenis dia kata sini customized, heterogeneous, can be identified individually. Barang-barang tu dia heterogeneous tu berlainan. Customized tu macam ditempah khas, macam tu boleh dikesan perbezaannya dengan produk-produk yang lain. Okay, cost accumulation dia kata dari segi pengumpulan kos dia akan dikumpulkan mengikut kerja. Dan kalau kita lihat dari segi cost flow, aliran kosnya dia akan bermula daripada manufacturing cost, work in process, dan kemudian finished good dan cost of goods. So kita akan lihat detail selepas ini. Okay, dan documentationnya dia ada 3 jenis documentation: material inventory requisition, job order sheets, dan time ticket. Kita akan lihat sebentar lagi. Kita akan fokus dulu dengan product type. Ini contoh yang paling cantik. Customized kitchen cabinet. Maknanya kalau kamu tengok kitchen ni, dia tak akan sama dengan orang lain dan dia tak akan sama dengan orang lain. Jadi inilah yang contoh yang paling cantik kalau kita nak tengok product type. Sebab dapur sebegini tidak akan ada di rumah orang lain contohnya. Dan kita akan lihat dulu bagaimana aliran kosnya. Contohnya macam kita cerita pasal contohlah kan, kalau ada orang tu tempah kek kan, mula-mula dia perlukan tepung, raw material ingat. Lepas tu tepung tu macam mana nak buat kalau tak ada tukang masak, so kita tambah factory labor contohnya. Kemudian kalau masak pun kek tu kalau tak ada oven macam mana, kita tambah dengan depreciation kepada oven contohnya. Okay, jadi ketiga-tiga benda ni dia akan bergabung dan akan jadi kalau tengah-tengah buat bancuh-bancuh tiba-tiba elektrik tutup kan, namanya apa, tiba-tiba je bancuh ada jadi dalam tu, ni kita panggil dough. So dough bagi dough ke bukan, ini bancuhan tepung yang kalau kita nak buat tepung kek tu belum jadi. So ini kita panggil work in process lah. Okey, katakan lepas dah siap, kita dah siap lah. Kalau kita dah siap jadilah kek kan. Okey. So perhatikan nama-nama akaun yang kita nyatakan, dia mengikut flow, mengikut aliran kos. Okey, dah habis kek tu, nak hantar lah. Okey, kalau jadi nak hantar, kita akan, bila dia dah jual, kita akan panggil dia cost of good. So okey, ini adalah bayangan secara umum bagaimana aliran kos kita akan kira. Okey, bagaimana cost accumulation? Bagaimana kos ini dikumpulkan? Okey, kos sesuatu produk itu dikumpulkan dengan bermula dengan direct material, bahan langsung, direct labor, buruh langsung, dan manufacturing overhead. Dan kalau kita pakai normal costing, manufacturing kita adalah applied overhead. Okey, direct material kita akan dapat, itu dapat cost of job semualah, dapat nilai lah. Okey, direct material kita akan dapat daripada material requisition form. Direct labor kita akan dapat maklumat daripada time ticket.
Dan manufacturing kita akan ambil daripada manufacturing overhead kita akan ambil daripada maklumat job cost sheet. Apa benda yang kita akan buat sebentar lagi? Pertama kita lihat dulu material requisition form. Apa itu? Ini adalah dokumen yang kita akan yang kita dapat maklumat berapa kita nak guna, berapa kita nak. Kalau ada maklumat ni kita boleh kontrol. Nanti kalau ada kehilangan ke, ada pembaziran ke, kita boleh lihat rekodnya dekat material requisition form. Okey? Dan kita akan gunakan dokumen ini untuk kita buat record dalam kita punya jurnal, okey, dan sebagainya. Ni contoh material requisition form contohnya. Kalau kamu lihat situ, dia ada produk macam department A, lepas tu nanti dia cakap produk kod ialah ABZ, lepas tu berapa contoh. Okey, kalau bahan A115 kita nak guna 250 dan jumlahnya berapa. Jadi kamu dapat maksudnya bila sesuatu pekerja tu dia nak ambil tepung tu contohnya, dia kena isi borang, lepas tu adalah nanti bos supervisor mana-mana tanda tangan. Jadi di sini boleh mengelakkan pekerja curi bahan ataupun membazir bahan dan sebagainya. Okey, kawalan fungsi kawalan akan berada di situ. Okey. Apa itu time ticket? Time ticket adalah kita prepare untuk maklumat yang berkaitan dengan pembahagian waktu-waktu bekerja, berapa upah dia dan sebagainya. Okey, ni contoh dia. Tapi dekat contoh lah, dia katakan nama pekerja ni Sugiman, Suparman, macam tu. Jadi dia tengoklah macam mana kita nak charge. Dia kata dia start kerja pukul 7 sampai pukul 12 berhenti. 1 jam kita bagi berapa, rate dia kerja berapa jam dan sebagainya. Jadi jumlah dia untuk per hari itu, gaji dia 80. Jadi lepas tu adalah bos yang sign kan. Bila dia sign, dia akan makan tahu record ini adalah satu dokumen yang formal dan lepas ni bolehlah dah direkod di mana-mana accounting, buku accounting. Okey. Kita akan mula belajar bagaimana kita kira kos kepada sesuatu kerja. Kita akan gunakan normal costing ya. Kita tak akan belajar actual costing. Okey, contohnya soalan ni begini, dia akan bagi maklumat, ada overhead apa semua lah. Lepas tu dia minta lah apa benda dia minta ni, kita ikutlah nanti ya. Okey, kita akan selesaikan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, saya akan letakkan maklumat yang diperlukan di sebelah kiri. Calculate the predetermined overhead rate used direct labor hours. Okey, disuruh kira POR. Ingat lagi topik 5, kita belajar tentang kira POR. POR ialah formula dia adalah estimated overhead bahagi dengan estimated basis. So dalam soalan ni dah bagi estimated overhead, kamu gantilah estimated basis, ikutlah soalan nak apa. Dia kata nak direct labor, kita bagilah direct labor. Okey, dapatlah nilai. Nilai dia contohnya dalam soalan ni RM17.25. Jadi maknanya kalau 1 jam buruh bekerja, kamu akan charge overhead sebanyak RM17.25. Okey, kita simpan tu. Okey, kita dah ada jawapan yang pertama, RM17.25. Penting untuk kiraan seterusnya. Seterusnya kita akan kira nombor 2 punya soalan. Dia suruh calculate applied overhead. So kita akan gunakan RM17.25 tadi dan kita akan darab dengan actual. Jangkaan kita 1 jam RM17.25, tetapi sebenarnya pekerja bekerja sebanyak 25,000 jam. Jadi berapakah jumlah applied overhead yang kita akan dapat? Darablah terus. Okey. Jadi jumlahnya dalam kes ini 431,250. Okey. Sekarang kita dah dapat jawapan nombor 2. Dan kita akan kira nombor 3 pula. Dia kata calculate job cost. So, kira kos kepada kerja itu. Okay? Kita terus letak. Pertama kita direct material, kita ambil daripada soalan. Dia dah bagi tahu dah direct material tu yang sebenar. Direct labor tu, direct labor yang sebenar. Dah dekat soalan. Apply overhead tu yang kita baru kira tadi. Kan? Jumlahkan. Jadi itulah dia nilai job ataupun kos sesuatu kerja itu 1 juta berapa tu lah kan. Okey, simpan dekat soalan. Kita dah selesaikan nombor 3 dan akhir sekali dia tanya kirakan kos produksi unit sekiranya kerja itu jumlah unit pengeluaran bagi sesuatu projek itu adalah 2,500. Contohnya kamu kan bahagikan 2,500 bahagi dengan 1,455,000 dapatlah
RM598.50. Ini sebayangkan apa tahu macam mana. Contohnya macam satu projek kabinet dapur yang standard untuk satu taman perumahan. Kau tengok satu taman perumahan tu ada 2,500 taman. Sama je dia punya dapur. Contohnya kan. Jadi kos dia untuk keseluruhan tu digunakan bahan direct material yang sama dan dia akan bahagikan 2,500. Jadi kos untuk satu set kabinet adalah RM598.50. Tapi keseluruhan projek tu nilai dia, keseluruhan kerja tu nilai dia RM1,456,250. Itulah idea dia tentang berkaitan dengan pengkosan kerja. Apa ini? Okey, kita akan belajar job cost sheet. Apa itu job cost sheet? Job cost sheet dia adalah satu borang rasmi yang kamu akan letakkan nilai-nilai kos yang berkaitan dengan sesuatu kerja itu. Okey. Kita lihat bagaimana kita nak gunakan dan sediakan job cost sheet. Inilah contoh soalan dan dia bagi maklumat macam-macam dan dia kata sediakan job cost sheet. Okey, kamu akan download soalan di dalam di bawah description yang saya sediakan dan kita akan gunakan soalan itu, nombor-nombor ini dan letakkan saja. Dia macam fill in the blank, cuma kita kena kira kecil sikit je nak kena tambah. Okey, macam mana kita nak sediakan job cost sheet? Pertama, kita kena letak nama customer name. Ada kat soalan tadi, namanya Samina. Kemudian ada alamat, letaklah alamat. Lepas tu item dia apa? Apa yang Samina ni order? Oh, dia order wooden cabinet dapur kayu. Okey. Bila dia nak siap? Bila dia order? Oh, dia order 25 Disember. Okey. Kita kasih nama lah, kita kasih nombor. Nombor itu disebutkan dalam soalan lah. So, nombor kerja tu KAW123. Okey. Bila kita target nak siap? Kita siap 20 Januari 2021 contohnya kan. Letaklah maklumat tu. Jadi, kita akan mulakan dengan maklumat direct material. Kita akan letak tarikh. Direct material. Kita akan mulakan dengan direct material. Lepas tu kita akan letak maklumat direct labor. Dan seterusnya kita akan letak maklumat manufacturing overhead. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan yang pertama, tarikh. Tarikh ni ada dekat soalan tadi. Kita letak je tarikhnya bila dia ambil bahan A115 ni. Berapa kos dia? Kamu totalkan dan jumlahkan kat bawah tu. Okey. Lepas tu direct labor pula. Direct labor ni kita ambil daripada time ticket tadi. Kita transfer balik. Letak tarikh, tiket dia nombor berapa, kos dia berapa, macam tu. Okey. Kamu akan totalkan dan jumlahkan direct labor. Okey, kamu jumlah. Seterusnya dekat manufacturing overhead, kalau kamu perhatikan dekat tengah tu dia tulis rate. Dia kata SSP applies manufacturing overhead to job on basis of direct labor cost. Dia kat dalam soalan ni, dia akan gunakan direct labor cost sebagai basis. Jadi kita akan ambil cost direct labor, expected overhead cost dekat dalam soalan dia dah bagi 47,360 dan direct labor cost dalam soalan tu 25,600. Jadi apa yang kamu buat, kamu set dia punya rate dulu. Okey. Set dia punya rate, kamu bahagi sebabkan dia RM dua-dua atas bawah, kamu jadikan dia peratus. Itulah rate POR 185%. Jadi disebabkan dia pakai direct labor cost, kita ambil direct labor cost lah, kita letak kat situ. Ini kita darab, dapatlah itu 11,100. Jadi kamu akan turunkan nombor tu dan kamu akan buat satu macam ringkasan kat bawah dia. Kamu completed job untuk kos untuk job yang dah siap ni, kos dia adalah direct material. Ambil daripada situ, lepas tu direct labor, ambil daripada jadual. Lepas tu kamu akan letak dengan manufacturing overhead daripada yang atas tu, kamu bawa turun bawah. Okey. Lepas tu kamu akan tambah 3 dapat kos produk, kos kerja lah. Okey, kamu dapat kos kerja. Apa yang kamu akan buat? Kita akan cari nilai. Okey, katalah satu kerja tu ada 20 unit pengeluaran dia. Jadi kamu bahagi dengan unit lah. Bahagi dapatlah kos unit kat bawah tu. Kalau kos unit bagi produk ini adalah RM3,330. Itulah ceritanya. Ini adalah cara penyediaan job cost sheet. Dalam bahasa Malaysia, lembaran kos kerja. Okey? Okey, baiklah. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita akan jenerkan transaksi yang berkaitan dengan pengkosan kerja. Pertama, kita lihat di soalan contoh yang ketiga ini dan melihatkan kepada kehendak soalan. Dia kata, prepare the journal entries to record transaction for SSP. Jadi, kita akan mula dengan record transaction yang berkaitan lah.
Okey, pertama kalau kita nak record purchase raw material iaitu pembelian raw material, bahan-bahan mentah. Dalam kes ni RM20,000. Jadi kita catat tarikh, lihat pada soalan lah. Kalau tak ada soalan tengok bulan pun cukup lah. Okey, jadi raw material adalah inventory, salah satu inventory. Jadi apabila kamu beli, dia bertambah dan kamu perlu debit. Dan kamu akan kreditkan dengan cara pembayaran. Sekiranya tidak dibayar, kamu akan berhutang dengan accounts payable. Okey, mudah saja ni. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimana kita nak record direct raw material use. Ini pula ialah contohnya macam tadi, raw material yang kita beli tu contohnya kita beli tepung. Sekarang tepung yang kita beli tu kita akan guna dan contohnya tepung tu kita nak masukkan dalam bekas adunan. Jadi tepung itu akan berubah menjadi work in process inventory. Ni aset juga tau. Jadi dia akan bertambah dengan RM16,000. Kamu bayangkan sebelum ni dalam bekas adunan tidak ada tepung. Bila masukkan tepung, jadi kamu dah nak mula kerja lah. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Disebabkan kamu dah ambil tepung, jadi raw material kamu akan berkurang. Kamu akan kreditkan dengan nilai yang sama. Okey. Mudah. Okey. Sekarang kita akan record macam mana direct labor involved. Kalau kita gunakan direct labor, macam mana kita nak record? Katakanlah tadi kalau kita buat kek, tukang masak tu dah start buat kerja, adun dan sebagainya, dia menyumbang kepada work in process inventory. Jadi kamu akan debit work in process inventory dan kamu akan kreditkan dengan jumlah bayaran. Biasanya gaji ni memang kita tak bayar lagi. Dia kerja bayar gaji hujung bulan. Jadi wujudlah wages payable. Okey. Seterusnya kalau kita nak record apa ni? Disebabkan overhead kita belum dapat bil kan. Jadi kita kena kira sendiri overhead applied. Kita kena agak-agak overhead dan kita kena kira overhead applied dalam kes ni. Dalam kes ni overhead applied adalah 150%. Apa yang kamu akan buat? Kamu akan debit work in process kerana overhead applied ini overhead sebenarnya membantu dalam proses pembuatan produk. Contohnya macam oven yang kamu guna tu, jadi kita ambil depreciation dia kan. Jadi nilai dia ialah okey, sebelum kita buat nilai, so kita akan darabkan dengan kita akan kreditkan dengan manufacturing overhead, iaitu kita nak nyatakan bahawa manufacturing overhead kamu sudah digunakan lah. Macam tu, konon-kononnya dimasukkan dalam manufacturing overhead. Okey, jadi cara nak kira, kita ambil POR yang diberi dalam soalan dan kita akan darabkan dengan, dalam kes ini, direct material cost. Dia kata on direct material cost. Jadi kamu patah balik, lihat pada soalan, direct material cost adalah RM16,000 dan overhead apply kamu adalah RM24,000. Okey, itu saja dan kamu buat narration. Okey. Seterusnya, katakanlah dekat hujung bulan tu, kita dapatlah tahu bahawa sebenarnya kita dah guna indirect materials RM2,000. Indirect material ni dalam kes, kalau buat kek, dalam kes ni dia macam mungkin sebut tepung penaik dan sebagainya, dia sikit-sikit, garam sikit, contohnya gula dan coklat sikit dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu kamu total kamu dapat detect, kamu guna sebanyak RM2,000. Jadi, kamu akan anggap dia sebagai manufacturing overhead dan kamu akan debit RM2,000, iaitu kamu dah recognize manufacturing overhead. Dan apa yang kamu akan buat? Kamu akan kurangkan nilai raw material inventories sebanyak RM2,000. Kamu nak bagi tahu bahawa kamu dah gunakan indirect material sebanyak RM2,000, jadi berkuranglah raw materials. Okey? Itu ceritanya. Okey. Macam mana pula kita nak record kalau kita dah tahu kita nak bayar gaji indirect labour. Indirect labour ni macam katakan supervisor dalam kilang. So kita akan anggap dia manufacturing overhead. Dan kita akan recognize factory wages payable kalau gajinya belum bayar. Okay, depending on the question, dia bergantung pada soalan. Dekat kredit ni kita kena lihat kedudukan soalan. Tapi kalau tak sebut apa-apa, kita anggap kita tak bayar lagi hutang lah kan. Okey, kemudian seterusnya katakanlah kamu pun kira, kamu tahu setiap bulan kamu punya depreciation RM2,500 kan. Jadi macam biasa, depreciation adalah manufacturing overhead. Jadi kamu akan debit manufacturing overhead dan kreditkan accumulated depreciation. Yang ni adalah untuk kes kalau kamu ingat masa semester 1, kamu untuk recognize belanja depreciation, kamu debit depreciation expense. Tapi dalam kes ini, kamu telah serapkan nilai depreciation expense ke dalam manufacturing overhead. Jadi tidak ada perkataan depreciation expenses di debit tu. Okay.
Bagaimana pula kalau hujung bulan kita dapat bil? Contohnya bil elektrik kita dapat 1,000 dan dia kata 1,000 tu dapat je, kamu tak adalah terus pergi kat pejabat elektrik tu nak bayar kan. Jadi kamu akan anggap utility tu sebagai overhead, debit manufacturing overhead. Tapi kreditnya disebabkan kamu belum bayar, jadi kamu akan kredit utility expense payable. Okey, begitulah recording dia. Okey. Katalah kan, kamu dapat maklumat bahawa pada hujung bulan juga kamu ada rental. Tapi rental tu kita bayar terus dalam kes ni. Jadi kita anggap manufacturing overhead tu macam biasa, debit manufacturing overhead 1,500. Dan kita akan kreditkan dengan cash atau bank lah kalau dinyatakan dalam soalan bahawa pembayaran telah dibuat. Okey, kamu record itu saja. Seterusnya kamu akan lihat macam mana kalau kita combine catatan yang berkaitan dengan actual overhead tadi. Boleh juga dan ramai pelajar yang lebih suka cara ini sebab lebih mudah. Caranya ialah kamu akan debit manufacturing overhead dan kamu akan gabungkan ke semua item-item yang kamu telah kreditkan tadi seperti raw material, factory wages payable, completed position, utilities expense payable dan cash and bank. Okey. Jadi kamu akan jumlahkan ke semua kredit tu dan letakkan di nilai manufacturing overhead. Okey, cara ini mudah lagi dan nampak lebih cepat lah. Okey, kita akan buat catatan berkaitan dengan job completed assign, iaitu bagaimana kerja itu dah siap dan kita akan masukkan di dalam kos finish good. Pertama, kita akan wujudkan finish good inventory, nak beritahu bahawa adunan kek tadi dah jadi kek, dah siap bakar. Okey, jadi dan work in process kamu akan berkurangan. Kalau kek dah siap, mana ada adunan tadi, mana ada adunan yang kamu pergi bakar tadi. Okey. Jadi jumlahnya ialah kamu akan gabungkan nilai direct material, direct labor dan juga nilai jumlah keseluruhan manufacturing overhead yang kamu sudah charge. Okey. Dan inilah nilai keseluruhan bagi job completed. Okey. Mudah saja kan? Okey, sekarang kita akan record finish goods sold, iaitu finish goods sold ialah apabila kamu merekod nilai cost of goods sold dan dalam kes ini adalah 62,000 kerana tidak menyatakan berapa banyak yang jual. Maknanya kita anggap keseluruhan kerja dijual dan itulah kosnya sama dengan finish good tadi yang kita dah record. Jadi finish good kita berkurang sebanyak nilai yang sama. Sekarang macam mana pula kita nak record kalau kita dah tahu jualan kita kepada customer tu adalah nilai sebanyak 75,000. Jadi kita akan debit account receivable kalau tak dinyatakan apa-apa bahawa bermakna pelanggan itu berhutang sebanyak 75,000 dan kita rekodkan sales sebanyak 75,000. Okey? Dah siap. Inilah dia. Keseluruhan jurnal yang berkaitan dengan transaksi tadi. Okey, seterusnya kita akan jawab soalan apa yang ditanya. Calculate either over or under applied overhead. Kita nak kira dalam kes tadi kita ada terkurang serap atau terlebih serap. Okey. Tadi kita patah balik. Ingat semula applied overhead kita 24,000 dan kita akan bandingkan dengan actual overhead yang diberi dalam soalan. Okey, dalam soalan ini actual overhead adalah 20,600. Jadi kalau kamu perhatikan applied kamu terlebih nilai sebanyak 3,400. Jadi ini adalah over applied. Jadi over applied kita ambil nombor tadi dan kita akan record jurnalnya. Jurnalnya ialah kamu akan debitkan manufacturing overhead 3,400 kerana kita nak kurangkan cost of goods sold kerana kita terlebih charge kepada produk yang kita dah jual tadi. Jadi kita kena kurangkan cost of goods sold. Cost of goods sold berkurang di kredit. Jadi kita akan selaraskan dengan manufacturing overhead di debit. Okey. Jadi kita berakhirlah perkara-perkara yang kamu perlu tahu dalam pengkosan kerja bagi topik ini. Okey. Terima kasih kerana belajar bersama-sama saya dan kita akan jumpa lagi untuk topik seterusnya iaitu topik ke-8, proses costing. Assalamualaikum.